Dan timbul persoalan, apakah negara-negara yang tidak mempraktikkan undang-undang Islam 100% ini masih diterima oleh syarak? Keadaan yang berlaku ini adalah keadaan yang berbeza. Walaupun pernah berlaku dalam sejarah Islam apabila Mongol menyerang dan menakluki Baghdad, mereka menukar Baghdad itu menjadi wilayah yang baharu. Pemerintahnya orang kafir, Hulaku Khan, yang mengasaskan kerajaan Ilkhanid. Tetapi dia mengekalkan pentadbir-pentadbir daripada umat Islam tempatan, hakim-hakim, qadi-qadi, yang melaksanakan hukum hakam tertentu. Di samping dia juga membawa undang-undangnya sendiri yang disebut sebagai Al-Yasa ataupun Al-Yasiq. Maka di sinilah kita kena perhatikan apakah situasi negara ini. Tentu sekali kalau kita melihat takhrij para ulama berkenaan masalah ini, mereka tidak menafikan bahawa negara-negara ini adalah negara umat Islam. Dan ia adalah Ad-Daulah Al-Islamiyah. Walaupun sistem pelaksanaan hukum Islam tidak berlaku sepenuhnya. Di antara takhrij yang terbaik disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahawa negara yang dijajah oleh orang kafir, yang dibawa masuk dalamnya undang-undang kafir, dan dalam masa yang sama orang kafir itu juga mengekalkan kuasa-kuasa umat Islam tertentu dalam negeri tersebut, maka kita tidak boleh kata dia negara kafir sepenuhnya dan tidak juga negara Islam sepenuhnya. Sebaliknya, setiap keadaan diberi hukum yang sepadan dengannya. Maka kita kata negara yang tidak berhukum dengan sepenuhnya hukum Islam pada hari ini, kita melihat kepada apakah majoriti syiar negara tersebut. Jikalau syiarnya lebih kepada Islam, maka dia tetap negara Islam. Dari sudut penegakan syiar-syiar yang utama, salat, azan, dakwah kepada Islam, ya, mengiktiraf Islam sebagai satu-satunya agama yang hak dan benar. Walaupun mungkin dalam sistem pengadilannya, sistem politiknya, ekonominya tidak sepenuhnya dilaksanakan mengikut undang-undang Islam. Tetapi tentulah tidak bermakna semua undang-undang Islam itu telah dihapuskan. Jadi kita tak boleh menafikan keislaman daripada negara-negara ini. Walaupun kita mengakui dia negara Islam yang tidak sempurna dan perlu dibetulkan. Ya, itu juga kita kena akui, dan kita tak kata dia negara Islam seperti Khulafa' Ar-Rasyidin. Bahkan tak setanding dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pun. Ya. Bahkan tidak setanding dengan kerajaan Mamluk, kerajaan Ayyubiyah. Semuanya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ya. Tetapi itu tidak bermakna kita mengatakan bahawa negara-negara ini sudah menjadi negara kufar. Itu tidak betul. Bahkan kita, terutamanya dalam konteks Malaysia, negara kita ini adalah Al-Watan Al-Islami. Negara Islam. Syiar Islam yang zahir, tegak dan zahir. Bila orang datang ke negara ini, orang nampak ini adalah negara umat Islam. Pemimpin-pemimpin utamanya adalah orang Islam. Kekuasaan-kekuasaan besarnya dipegang oleh orang yang menganut agama Islam. Syiar-syiar besar Islam ditegakkan dan dizahirkan oleh pihak pemerintah sendiri, bukan sahaja oleh individu atau kumpulan-kumpulan pribadi. Mungkin kalau kita di London, di UK, di US, orang kata ada perayaan disambut, hari raya disambut dan sebagainya, tapi yang menyambut itu pribadi rakyatnya. Tetapi di Malaysia ini kita menyambut hari raya bersama pemerintah. Ditegakkan salat jamaah dan Jumaat dan hari raya, azan, semuanya di bawah seliaan dan urusan pemerintah. Dan raja-raja yang merupakan Al-Imamul A'zam bagi setiap wilayah dan yang di-Pertuan Agong sebagai Al-Imamul A'zam bagi negara kita adalah orang Islam yang tugas dan sumpah setia jawatannya ialah mempertahankan agama Islam di tanah Melayu ini. Maka dari segi hukumnya, dari segi spesifiknya, kalau kita nak cerita pasal negara kita, Malaysia, ianya adalah negara yang sah dari segi syarak dan ia adalah negara Islam. Pun begitu, kita tidak menafikan
kekurangan yang mesti dibaiki dan dibetulkan kerana kita telah dijajah sekian lama oleh golongan kafir